Hai, Assalamualaikum. Kembali menyaksikan Bual Konti, bukan sembang biasa. Edisi hari Sabtu, 26 Jun 2021 bersama dengan saya Syamimi Syahira di saluran berita RTM 123 dan juga di Facebook Berita Konti News. Satu minggu, satu topik bertepatan dengan sambutan ulang tahun pertama saluran berita RTM. Kita nak bercakap mengenai sambutan ini dan juga apa keunikannya, dan kita nak berbincang mengenai bagaimana kita nak menepis berita-berita palsu. Dan pada malam ni saya tidak keseorangan, saya ditemani dengan dua panelis yang cukup hebat sekali. Tetapi pada sesi yang pertama ni kita nak bersembang dulu dengan rakan seuniversiti saya. Saya juga merupakan alumni di pusat pengajian ini, iaitu merupakan fellow penyelidik kanan Institut Kajian Etnik kita, UKM. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Kartini Abu Talib. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mimi. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Doktor hari ni berpakaian sempena dengan fakulti kita. Hijau Doktor? Ya, hijau itu lambang kelestarian. Ya, Alhamdulillah. Betul, lambang kelestarian, lambang FSSK. Kalau siapa nak tahu FSSK tu apa, nanti Google sendirilah. Baik, nanti juga kita akan bersama dengan seorang pengamal media dan kini merupakan pengarah eksekutif Rare Media Sdn Bhd. Kita akan bersama nanti, iaitu Datuk Muhammad Zaini Hassan. Kita akan bersama dengan beliau dalam slot yang kedua. Dan pada ketika ini kita nak tanyalah doktor terlebih dahulu mengenai saluran berita di Malaysia ini. Bagaimana Prof melihat pada pentingnya pelaporan berita di Malaysia ini, Prof? Silakan. Okey, peri pentingnya saluran berita di Malaysia ini ialah sebenarnya menyampaikan maklumat, kerana kita pun faham dan maklum bahawa orang awam di luar sana sangat dahagakan berita, Tambahan sekarang dengan dunia digital, dunia artificial intelligence, dengan teknologi tinggi, terutama sekali melibatkan makluman dan penyiaran berita, semua dahagakan berita yang sahih dan benar, kerana persaingan dalam berita itu sendiri menyebabkan ramai yang tertanya-tanya yang mana satukah berita yang sahih dan benar. Dan di sini saya melihat kewujudan RTM dengan moto maklumat sahih jenama dipercayai itu sangat tepat sebagai RTM wadah media arus perdana, saya kira amat tepat dan banyak membantu menenangkan orang awam yang tandus dengan berita yang sahih. Kerana persaingan berita di luar sana menyebabkan ramai tertanya-tanya berita yang mana boleh diterima dan berita yang mana boleh membantu menenangkan orang awam. Dan saya letakkan kepercayaan yang tepat kepada RTM untuk membawa wadah ini. Prof, melihatkan situasi semasa ini dan mengenangkan bahawa saluran berita RTM ini merupakan saluran baru di RTM sendiri selepas meskipun kita dah 75 tahun menyambut ulang tahun RTM. Tetapi apakah cabaran yang perlu didepani oleh saluran berita RTM untuk kekal relevan dan diterima masyarakat, Prof? Cabaran yang pertama kalau kita lihat ialah kemunculan media alternatif. Ini semua kita pautkan kepada kemajuan teknologi, teknologi maklumat, media sosial dan yang seterusnya kewujudan citizen journalism. Semua orang kini boleh menjadi wartawan. Semua orang bawa telefon pintar dan boleh ambil video serta-merta dan upload, dan ini menjadi video yang diviralkan. Cuma keyakinan kepada bagaimana pengisian berita itu memaklumkan cerita yang diupload itu masih ditunggu-tunggu, kerana apa yang dirakamkan dalam video belum tentu menyampaikan maksud yang sebenar. Dia selalu perlu ada pernyataan bertulis untuk mengukuhkan tindakan dalam visual tersebut. Itu cabaran pertama. Cabaran pertama ialah wujudnya persaingan media alternatif, Namun begitu, RTM saya lihat boleh memainkan peranan sebagai counter kepada berita-berita yang tidak benar dan tidak sahih ini. Kerana pertamanya RTM itu menggalas tanggungjawab sebagai
wadah atau wahana berita yang diberi kepercayaan tertakluk dalam kementerian untuk menyampaikan tanggungjawab kepada orang awam. Atas maksud ini, RTM itu boleh menyampaikan berita ataupun berita yang disampaikan itu bersifat evidence based, ya. Ada fakta, ada yang disokong dengan empirikal, fakta yang boleh sumbernya dirujuk kembali. Dan inilah peranan besar RTM sebagai wadah utama berita yang membawa jenama yang dipercayai dan sahih, ya. Persaingan pertama ialah media alternatif. Yang kedua ialah bagaimana keterangkuman RTM itu sebenarnya memberi kelebihan yang besar kepada RTM, kerana RTM sama ada TV dan radio mempunyai capaian yang luas di seluruh negara. Setiap pelosok bandar dan luar bandar adanya RTM. Ini kita boleh lihat kelebihan kepada RTM berbanding dengan pesaing-pesaing media yang lain, yang saya kira sifatnya itu, entitinya itu berdiri sebagai swasta, dan bila swasta itu melihat kepada keuntungan, sedangkan RTM boleh bergerak atas dasar melebihi, merentasi maksud keuntungan itu tadi, balik kepada tanggungjawab menyampaikan berita kepada rakyat. Bila kita bercakap tentang citizen journalist ni, Doktor, kan, ramai pula yang di luar sana nak mengambil tanggungjawab sebagai wartawan, sedangkan kita ada wartawan yang dah ada sertifikat ni, Doktor. Tapi bagaimana pula kita melihat mereka di luar sana tak percaya pula kepada berita yang disampaikan oleh media mainstream ni, sedangkan bahawa inilah salurannya, inilah sumber yang boleh dipercayai, tapi lebih memilih untuk menyaksikan rancangan ataupun berita-berita daripada sumber-sumber yang kita tak pasti ni, Doktor. Okey, saya kira ini sangat bergantung kepada bagaimana berita itu diwawarkan. Strategi. Strategi ini yang sebenarnya boleh diperkasakan oleh RTM. Memang benar, ramai yang mahu menjadi citizen journalism walaupun tak punya kemahiran. Sebab itulah bila berita yang dipaparkan itu ada bahasanya tidak dinyatakan dengan baik, pernyataan yang dibuat itu berbaur sentimen yang boleh mengungkitkan rasa resah dalam masyarakat. Di sinilah RTM boleh mengambil alih pandangan tersebut, dengan menyediakan, dengan bersifat counter argument atau counter news, perkara-perkara yang disiarkan melalui media alternatif oleh orang awam yang bertindak sebagai citizen journalism tanpa kepakaran. Yang ini kita lihat kepakaran kepada RTM yang boleh dimainkan dengan begitu perkasa oleh RTM sendiri, mengatasi berita-berita yang sumbernya boleh dipersoalkan, penyataannya juga boleh dipersoalkan kerana tidak ada kemahiran untuk menyampaikan dalam bahasa yang sesuai. Kadang-kadang sifat bahasa yang kolokial ini mudah difahami oleh orang awam, tapi kewujudannya dalam bentuk sentimen yang berbeza, yang boleh bersifat sentimen yang mewujudkan rasa tidak puas hati atau sentimen rasis, perkara-perkara ini yang perlu diperhatikan dengan teliti, kerana kita tidak boleh menghalang kebebasan untuk mereka menyuarakan kreativiti mereka. Namun begitu, kalau kita merujuk balik kepada Mahkamah Eropah yang telah meletakkan saya kira benchmark yang paling baik, iaitu kebebasan bersuara itu ada limitasinya, ada keterhadannya. Kebebasan bersuara diguna untuk mengkritik dengan maksud berniat jahat, menghina, berniat jahat terhadap kepercayaan kaum tertentu, ataupun budaya kaum tertentu. Mahkamah Eropah memutuskan tidak boleh dianggap sebagai kebebasan bersuara. Baik, Prof. Kita nak tanya, saluran berita RTM sekarang juga kita lihat agresif menyampaikan berita-berita berkaitan dengan COVID-19. Bagaimana melihat Prof sendiri peranan dan keberkesanan saluran berita RTM ini menyampaikan berita ataupun wadah yang bersifat lebih telus dan tidak dianggap palsu, Prof? Okey. Yang pertama kita lihat kapasiti dan kebolehan keupayaan RTM itu yang capaiannya merentasi
semua pelosok negeri di Malaysia. Kelebihan ini yang dipuji dan boleh menyampaikan sumber dengan rujukan yang baik berkenaan kefahaman COVID-19 ini, pandemik COVID-19. Saya sentiasa bersama RTM dan saya tengok bagaimana infografik yang maklumat yang lengkap, maklumat yang menarik, kempen yang berterusan, bahasa yang mudah difahami, walaupun anak kecil pun boleh faham apa yang RTM cuba sampaikan dalam usaha memahamkan maksud kepada SOP, maksud kepada penjarakan fizikal, maksud kepada memakai topeng muka yang betul dan bagaimana kaedah mencuci tangan pada setiap masa. Yang ini saya kira saya puji RTM telah pun berusaha menyampaikan sebaiknya dari segi pemilihan bahasa, dari segi pemilihan infografik, dari segi pemilihan visual yang semua masyarakat dari tahap umur yang berbeza boleh memahami maksud itu. Sebab ada yang masih lagi menganggap bahawa COVID-19 ini adalah tidak benar, melainkan ianya telah berlaku pada diri sendiri. Telah ada ahli keluarga yang positif COVID, barulah sedar bahawa virus ini benar, sebab polemik yang dihadapi ialah persaingan maklumat yang menyatakan bahawa COVID ini adalah seselma biasa. Dan perkara ini banyak dipolitikkan bagi tujuan yang saya rasa kurang sihat. Disebab itulah orang awam kini bila melihat kepada apa yang telah cuba disampaikan oleh RTM menerusi infografik, menerusi analisis melalui informasi yang berterusan berkenaan perkembangan COVID-19, saya kira amat baik. Cuma sekarang ni tahap kefahaman yang berbeza disebabkan latar belakang ilmu konstruktif sosial, bagaimana dia dibesarkan. Kefahaman ini yang sebenarnya masih menghasilkan jurang dalam aspek sosial yang perlu dijalankan penyelidikan yang lebih rapi untuk memahami bagaimana kalau kita lihat di United Kingdom sendiri pun dalam keadaan mereka adalah terdiri daripada masyarakat yang terpelajar, juga ada yang masih degil untuk memahami dan menerima keperluan SOP dan juga penjarakan fizikal. Dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof yang menjadi antara tunjang belakang kepada siaran program dan juga berita di RTM, dan terima kasih kerana mendukung RTM, dan kita akan kembali selepas ini, kita akan sembang lagi mengenai betapa relevannya saluran berita RTM untuk menepis berita-berita palsu. Terima kasih banyak Prof kerana sudi bersiaran dengan kami. Yakin bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat memutuskan lindung diri, Lindung semua, kita mesti menang. lindung diri, lindung semua, Kita mesti menang. lindung diri. Lindung semua, kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, Lindung semua, kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 aneh. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Semoga Tuhan berkati kita. Telah setahun anda bersama saluran berita RTM. Terima kasih. Teruskan sokongan anda kerana saluran berita RTM akan terus memberikan informasi yang tepat, mutakhir dan sahih kepada anda. Yang sahih di berita RTM. Baik, anda kembali menyaksikan Bual Konti Bukan Sembang Biasa di saluran berita RTM 123 dan boleh saksikan kami di Facebook Berita Konti News. Masih bersama dengan saya Syamimi, dan kalau tadi kita bersama dengan Profesor Dr. Kartini dari UKM, kali ini kita akan bersama dengan salah seorang pengamal media, Datuk Muhammad Zaini Hassan, yang juga merupakan pengarah eksekutif Brain Media Sdn Bhd. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam Mimi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersiaran dengan kami di Bual Konti, Datuk. Okey. Baik, Datuk, kita melihatkan saluran berita RTM ni dah setahun dah dilahirkan. Hari ni dah, orang kata kalau baby tu dah boleh berjalan dah. Bagaimana Datuk melihat saluran berita RTM ni mampu menjadi media menyampaikan berita-berita yang sahih dan juga melaporkan berita berkaitan dengan COVID-19, Datuk?
Ya, terlebih dahulu saya ingin ucapkan selamat hari lahir lah pertama kepada saluran berita RTM. Saya rasa ini adalah satu platform yang cukup baik bagi menerangkan kepada rakyat lah. Kita semua maklum bahawa RTM merupakan sebuah stesen kerajaan yang fungsi dia adalah untuk menyampaikan suara kerajaan, dasar-dasar kerajaan, fungsi kerajaan, aktiviti kerajaan dan sebagainya. Dan channel ini juga menjadi satu landasan yang terbaik, menjadi benteng bagi menangkis berita-berita palsu yang terlalu banyak di luar sana. Jadi saya rasa ini adalah satu channel, satu rangkaian, satu platform yang cukup baik yang disediakan oleh RTM sendiri bagi pastikan bahawa semua maklumat yang hendak disampaikan oleh kerajaan khususnya dan oleh rakyat amnya dapat disampaikan dengan jelas, dapat disampaikan dengan telus, dapat disampaikan dengan sesahih mungkin lah. Jadi kita harus ingat bahawa sekarang dalam dunia tanpa sepadan sekarang, lebih-lebih lagi apabila akta berita tidak benar telah ditarik balik. Jadi saya rasa terlalu banyak tekanan yang telah diterima oleh pelbagai pihak, bukan saja oleh kerajaan, bukan saja oleh parti kerajaan, bukan saja oleh parti pembangkang, bukan begitu juga dengan rakyat jelata yang menerima maklumat yang tidak sahih. Ini bagi saya sebagai pengamal media yang terlalu lama, 30 tahun, bagi saya ini adalah satu apa kita nak cakap, sesuatu yang tidak patut dilakukan kepada rakyat jelata kita apabila kita menerima berita-berita maklumat yang tidak sahih, yang sebagaimana saya contohnya sebagai orang media, saya terpaksa nak double check benda tu sebelum saya nak. Kadang-kadang orang main sebar saja, dia suka nak share itu ini, sedangkan apabila dia tengok berita tu juicy, berita tu menarik, tanpa dia meneliti sama ada benda tu sahih atau tidak, dia terus share. Tetapi saya sebagai orang media, saya akan check dulu, saya akan pergi dekat internet dan sebagainya. Telefon kita, orang kata smartphone, kita boleh, telefon kita ni orang kata macam office kita lah. Kita boleh check sana sini dan sebagainya dalam internet, kita boleh check dan sebagainya sama ada berita itu sahih atau tidak. Jadi kalau tidak sahih, jangan share lah, jangan gunakan dan sebagainya. Dan saya rasa berbalik kepada saluran berita RTM ini, saya rasa ini adalah satu langkah yang baik di mana satu lagi channel telah diwujudkan bagi membolehkan lebih banyak rakyat dapat menerima maklumat yang utama ialah maklumat-maklumat yang sahih, ya. Betul. Tapi bila kita tengok sekarang banyak sangat lambakan channel, portal berita dan sebagainya. Bagaimana kita nak lihat saluran berita RTM ni masih boleh kekal relevan, boleh diterima rakyat, Datuk? Sebab orang lebih memilih benda yang cepat, lebih memilih berita-berita yang lebih berbentuk casual, tak nak tengok berita dah. Komen Datuk macam mana? Saya rasa macam ni, kita balik kepada basic journalism tu apa, basic media tu apa. Dia ada basic dia yang kita kena ikut. Editor berita pun dia kena faham jugalah apa yang diminati oleh ramai. Kita kena tanya diri kita sendiri sebagai orang biasa lah, bukan editor ke, bukan wartawan ke, sebagai orang biasa, apa yang kita minat nak tengok. Contoh dia, kita buka TV RTM, berita, kita tengok apa yang kita tengok. Kita tengok dari segi presentation dia, dari segi penyampaian dia, kita tengok dari segi berita apa yang disampaikan, kita tengok dari segi mungkin studio tersebut dan sebagainya. Sebagaimana Mimi cakap tadi, gelombang digital, gelombang digitalization di luar sana adalah terlalu besar. Tidak boleh kita capai terlalu besar, dan kita harus bersaing. Mana-mana media yang tak boleh bersaing, akhirnya dia akan tutup. Jadi itu ada satu hakikat, dan kita harap RTM dapat
dapat mesej ini dan dapat bergerak ke hadapan dengan lebih cemerlang lagi lah. Ya. Jadi setakat ini bagaimana Datuk melihat RTM sendiri menyalurkan berita-berita semasa berkaitan dengan COVID-19 pandemik yang melanda? Adakah mencukupi atau bagaimana Datuk? Saya rasa belum mencukupi. RTM harus menjadi saluran rasmi COVID bagi membincangkan tentang isu-isu ini. Boleh panggil banyak sesi dialog, sesi forum, dan kita harus ingatnya kalau kita tengok dalam social media kita, dalam TikTok ke, dalam Facebook ke, dalam apa, macam-macam pakar nak bagi pendapat dia sendiri. Daripada kita melayan pendapat di luar sana yang kita tak tahu kesahihannya, panggil mereka ke konti. Bual dengan mereka, mungkin pakar dengan pakar. Mungkin moderator itu adalah seorang pakar. Okey, dan kita pakar itu berbincang dengan orang yang pakar-pakar yang lain, dia banyak cakap ni. Dan kita tengok macam mana, dan akhirnya mungkin satu konklusi boleh dibuat. Jadi saya rasa RTM harus menjadi wadah ini, menjadi wadah saluran rasmi untuk pandemik COVID ini bagi membantu merongkai kegelisahan yang dihadapi oleh rakyat. Contoh dia lah, kita ambil contoh. Dalam masa kita mengetatkan SOP, dalam masa yang sama semua kilang-kilang dibuka. Jadi kemudian timbul kluster-kluster kilang dan sebagainya. Jadi rakyat marah benda itu, sedangkan kita kena terperap di rumah, dan dalam masa yang sama COVID itu disebarkan melalui elemen-elemen sektor lain. Jadi rakyat marah benda tu. Pasal rakyat betul-betul dah committed bahawa kita harus ikut SOP, kita harus cucuk vaksin dan sebagainya bagi pastikan kita akan sampai kepada dipanggil herd immunity 80% ke 85% dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama ada sektor-sektor yang lain yang tidak diikuti. Jadi kenapa benda tu? Kadang-kadang kita faham, kita boleh buat andaian macam-macam. Dalam sesi ini saya rasa mungkin saluran rasmi COVID RTM ni boleh panggil dialog, forum, pakar dengan pakar bagi menjelaskan perkara-perkara ini supaya kata-kata ataupun bunyi-bunyi yang tak betul ni tak timbul dalam social media, tak timbul dalam itu dan sebagainya ini, dan mungkin rakaman daripada perbualan di konti tersebut boleh disebarkan. Mengenai penyebaran berita palsu, ketika ini ramai masyarakat di luar sana yang berlumba-lumba nak jadi wartawan, nak jadi jurnalis. Datuk, bagaimana sendiri kita nak menangkis persepsi berita negatif ini, sedangkan salurannya ada. Berita RTM sendiri menyajikan berita-berita yang sahih dan tidak palsu. Menurut komen Datuk bagaimana? Jadi saya rasa saya sebagai pengamal media lama, saya amat bersetuju apabila akta anti berita tidak benar 2018 itu diluluskan menjadi sebuah akta. Dan saya heran kenapa apabila satu kerajaan memerintah mereka melupuskan akta tersebut, sebab sedangkan akta itu adalah akta yang diadakan bagi memastikan bahawa rakyat betul-betul dilindungi daripada menerima berita-berita tidak benar ini. Jadi saya pun terkejut dari segi ironi dia apabila kerajaan tersebut melupuskan akta tersebut, mereka sendiri menghadapi masalah dengan fake news yang dihadapi pada masa itu. Dan sekarang ni saya sebagai pengamal media, saya percaya kepada kebebasan bersuara, kebebasan media dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, berdasarkan pengalaman saya, dia ada had-had tertentu. Dan saya rasa akta ini adalah diwujudkan bagi mendidik. Bukan selama-lamanya, bagi mendidik generasi kita, terutama generasi cyber sekarang, generasi digital sekarang, tentang apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Pasal kita dah tak boleh kontrol. Dari segi cyberspace kita dah tak boleh kontrol. Tetapi ia boleh dikawal sedikit melalui adanya akta-akta tersebut. Itu saya percaya. Buat sementara ini, sehinggalah kita faham. Mungkinlah proses pendidikan mengenai
fake news, mengenai berita-berita sahih ni boleh diterapkan juga di sekolah-sekolah supaya generasi akan datang faham apa yang boleh, apa yang tak boleh dan sebagainya, berdasarkan kepada kedudukan negara, berdasarkan kepada keselamatan, berdasarkan kepada orang kata ketenteraman awam dan sebagainya. Saya rasa itu adalah sesuatu yang perlulah. Kalau boleh, saya rasa banyak orang pakar-pakar yang mahu akta ini dikembalikan. Dan tahun lepas 2020 pun saya rasa benda ni telah dibawa ke parlimen usulnya untuk mempertimbangkan supaya akta anti berita tidak benar digubal semula selepas dimasukkan sebelum ni. Saya rasa itu adalah satu langkah yang baik. Bukan kita nak menghukum, tetapi kita nak mengajar, kita nak mendidik. Dalam masa cyberspace kita ni terbuka 100%, kita tidak dapat kontrol, orang kata kan. Jadi ini adalah satu cara untuk nak orang kata nak mendidik, bukan nak kontrol, bukan nak menghukum dan sebagainya. Ini adalah satu proses pendidikan buat sementara ini sebelum pengajaran mengenai hal ini berlaku di sekolah dan diajar untuk generasi akan datang. Ya. Datuk, kita lihat sekarang masyarakat pun sudah mula menerima mengenai pelaporan berita semasa, terutama ketika COVID ni. Sekarang di RTM sendiri kita ada program-program berkaitan dengan COVID seperti Grandstand SPM yang menceritakan tentang COVID-19. Kita ada program COVID itu benar di TV1 pada setiap hari Sabtu dan pelbagai lagi platform yang disediakan oleh RTM untuk menyajikan berita COVID-19 dan diterima oleh masyarakat. Komen Datuk bagaimana? Competition itu adalah amat besar sekali, dan kita harus ikut dengan peredaran. Kalau kita tak boleh tahu, kita tak tahu macam mana kita nak ubah, kita tiru orang lain, cara orang lain, kita tiru. Macam saya rasa CNA tiru cara style presentation daripada Australia. Al Jazeera apabila dia diwujudkan, dia meniru style BBC. Terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini, dan kita harapkan semoga apa yang dikongsikan tadi akan menjadi iktibar dan juga menjadi turning point untuk kita lebih maju dalam industri media sendiri. Dan kita nak ucapkan selamat ulang tahun pertama saluran berita RTM. Terima kasih atas sokongan anda. Terus kekal bersama dengan kami, peka dan berwibawa, saluran berita RTM, medium aspirasi masyarakat menyeluruh untuk semua. Selamat ulang tahun berita RTM. Jumpa lagi minggu depan bersama dengan Faiz minggu depan, insyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Mengungguli dan terkini menentas sebara besar, berbutir-butir